kepada hadirin hadirat yang hadir dalam program kita pada malam ini, sembang santai bersama Yang Berhormat Datuk Usam Musa, langsung dari Dewan Serbaguna Amjad, Lembah Pantai. Pertama dan selamanya kita banyakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita ruang, peluang dan masa untuk kita sama-sama hadir dalam diskusi santai politik terkini tanah air. Dan pada malam ini kita bawakan tetamu khas kita yang saya kira tidak perlu lagi dikenalkan, satu figura politik yang hebat di tanah air, hingga kan peletakan jawatannya pun menjadi kecamuk ataupun menjadi bualan oleh pemain-pemain politik tanah air. Terlebih dahulu saya harus memulakan dengan merakamkan ucapan jutaan terima kasih dan setinggi perhatian kepada Pak Amjad kita, aktivis, reformis, ahli amanah yang telah sekian lama bersama dalam persada politik tanah air, yang memberi ruang untuk kita hadir pada malam ini. Yang kedua tentu saja kepada Kemaran Ketua Jasni Abdullah dan tuan-tuan yang hadir. Saya lihat ada beberapa yang berhormat hadir pada malam ini, Yang Berhormat Senator Ismadi, Yang Berhormat Ustaz Fakhrul dan Ketua Amanah Datuk Makno hadir, dan beberapa lagi yang mungkin tidak dapat saya sebutkan pada malam ini. Apapun tuan-tuan yang saya hormati sekalian, jarang sekali dalam senario politik tanah air apabila pemimpin parti pembangkang meletak dari satu berita yang hebat, yang besar dan diperhatikan ramai. Kalau ada pun sangat-sangat jarang. Tapi bagi apa yang berlaku beberapa minggu yang lepas ini, apabila berita peletakan jawatan Datuk Yang Bahagia Senator Yang Berhormat Senator Datuk Usam Musa meletakkan jawatan sebagai naib Presiden Amanah dan juga pengurusi PH Kelantan, rata-rata senario politik mula membicarakan tentang apa yang beliau katakan. Kerana kita sedia maklum, pada tanggal Hari Malaysia 16 September yang lalu, Sinar telah membawa satu slot selama sejam lebih lebih kurang interview secara langsung dengan Yang Berhormat Datuk tentang isu ini, dan beliau telah memberikan penjelasan. Maknanya tuan-tuan yang berada di depan kita ini bukan kaleng-kaleng, bukan orang yang biasa. Maknanya tindakannya mendapat satu reaksi yang sangat luar biasa daripada ahli politik dan analisa politik tanah air. Pada malam ini tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sembang santai kita ini saya ingin berikan, kita akan ada 3 slot, 3 segmen. Yang pertama, kita akan berikan peluang dan ruang ini untuk Yang Berhormat Datuk sekitar 10 hingga 20 minit lebih kurang untuk memberikan isi dan sebagainya tentang senario politik tanah air terkini dengan wujudan pakatan-pakatan yang baru, pengkhianatan nasional ini, muafakat nasional, dan yang terbaru gabungan rakyat Sabah dalam politik, dalam raya Sabah, dan juga keadaan Pakatan Harapan itu sendiri. Yang kedua, dia akan membincangkan juga tentang secara khusus tentang hal tunjuk ataupun Pakatan Harapan pada hari ini, dan apa posisi yang kita kamaikan pasca langkah Sheraton dan juga pasca pilihan raya negeri Sabah yang akan berlangsung pada hari ini. Dan hari ini mereka telah pun selesai mengadakan undi awal. Tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk, dan selepas itu kita akan buka sesi ini kepada sesi soal jawab daripada hadirin yang ada hadir di dewan ini yang menonton secara live di FB. Nampaknya kita tidak dapatlah untuk ini. Kita akan berikan ruang ini kepada hadirin yang hadir. Penuh dewan pada malam ini, alhamdulillah, walaupun dalam short notice, tetapi kerana isu yang menarik, insya-Allah sama-sama kita memanfaatkan dalam membincangkan tentang senario semasa politik tanah air. Dan akhirnya selepas itu kita akan beri ruang sekitar 10 minit untuk Yang Berhormat Datuk Usam membuat pergulungan tentang apa yang kita bicarakan hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormat menjemput dan silakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat
malam. Pengurusi yang hebat pada malam ini. Dan para hadirin yang saya kasihi sekalian. Datuk Makno, Ketua Amanah Kepong, minta saya hadir dalam wawancara ini, dalam sesi ini. Saya mula-mula takut nak datang. Tapi oleh kerana ni sembang santai, jadi saya memberanikan diri ya. Pasal nanti kita tak ada heavy ya, kita santai. Kedua, bila saya diwawancara, saya sebut tentang Save Kelantan. Selamatkan Kelantan. Dan untuk selamatkan Kelantan, tentulah kita kena berkomunikasi, khususnya dengan anak-anak Kelantan di wilayah persekutuan ataupun di Kuala Lumpur, supaya mereka dapat sama-sama faham dan menjayakan Save Kelantan ini. Jadi anggaplah saya datang malam ini lebih untuk mempromosikan Save Kelantan, penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan anak Kelantan khususnya dan Lembah Kelang. Sudah tentu kita tidak dapat lari daripada keadaan semasa kita pada hari ini. Kita akan ada pilihan raya di Sabah. Ya. Saya berharap kita dapat sama-sama membantu. Tidak semua kena pergi dalam keadaan COVID yang belum pulih sepenuhnya. Dan kadang-kadang kalau pergi pun tidak mesti boleh membantu. Macam pemimpin PAS, saya rasa kalau mereka pergi ke Sabah, orang Sabah khususnya yang sensitif dengan pendekatan PAS yang ekstrim, pada pendapat saya tidak membantu Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, bahkan membantu Warisan Plus. Lagi PAS kempen, lagi ramai orang sokong Warisan Plus. Saya berpendapat jadi orang PAS patut pergi ramai supaya Warisan Plus boleh menang dengan lebih besar. Namun begitu, kita boleh memberi sumbangan dalam bentuk lain, sumbangan kewangan dan lain-lain. Saya tidak ada satu akaun khusus untuk Amanah Sabah ataupun Warisan PH Plus Sabah, tapi saudara-saudara, saudari-saudari boleh ambil inisiatif sendiri bagi membantu. Kemudian tentulah tajuk nasional kita. Tajuk nasional kita mudah saja. Negara kita sekarang dilanda oleh COVID yang telah menyebabkan kesengsaraan rakyat meningkat. Kebanyakan rakyat mengalami masalah. Hilang pekerjaan, pendapatan yang rendah, kegiatan ekonomi yang semakin terhad, pelancong-pelancong tidak dapat masuk, pelabur-pelabur tidak dapat masuk, urusan pelaburan dan perdagangan menjadi perlahan. Ditambah dengan kita baru saja mewarisi masalah ekonomi negara dari segi wang yang hilang dalam 1MDB dan hutang yang bakal kita akan tanggung untuk satu jangka masa yang panjang. Ini pun satu masalah dah. Sudah satu masalah. Kemudian kita dibebankan dengan COVID, lagi bermasalah. Di tengah-tengah itu datang pula peralihan kuasa dengan cara mencuri kuasa itu dari rakyat. Jadi kita bertimpa-timpa masalah. Kita ada masalah ekonomi, masalah kehidupan rakyat, kita pula ada masalah kepimpinan dan kestabilan kedudukan politik dalam negara kita. Jadi kita kena berfikir bagaimana langkah ke depan supaya kestabilan politik dapat dipulihkan. Keharmonian hubungan kaum dapat kembali kokoh seperti mana pada dekad-dekad yang lalu. Dan dengan itu, kebajikan rakyat di semua segi dapat kita tingkatkan. Hari ini, selain daripada masalah kerajaan ini dicuri, ya,
daripada rakyat. Kalau curi wang RM1 daripada satu orang rakyat, sudah satu dosa. Sudah satu perkara yang menyakitkan hati. Kalau curi lembu dalam satu kandang, pencurinya tidak dikenali, pemiliknya begitu rasa duka cita. Kalau rumah dimasuki, harta dalam rumah dicuri, sudah satu bencana. Kalau satu kampung perompak datang mencuri, ini sudah satu ancaman besar. Yang dicuri hari ini adalah negara. Yang dicuri adalah harta rakyat, iaitu hak rakyat. Dari segi mandat yang telah diberikan. Sudah tentu ini tidak membawa kestabilan. Ya. Number pun cukup ngam-ngam saja. Apa-apa boleh berlaku. Pada masa kita berharap ambil semula kerajaan ini dengan mandat rakyat. Definisi mandat rakyat ini saya telah berikan di ucapan saya di Kubang Krian. Apa maksud mandat rakyat? Kita kena ada definisi dia. Kalau tidak, semua orang kata saya nak pulihkan mandat rakyat. Mandat apa? Mandat yang bagaimana? Salah satu daripada konten mandat rakyat itu adalah pergiliran Perdana Menteri. Dan saya tidak ingin membesarkan siapa layak, siapa dapat sokongan. Tetapi dalam konteks mandat rakyat, itulah antara sebab mengapa rakyat mengundi kita pada pilihan raya yang lalu. Ya, saya tidak nak panjangkan kupasan ini. Ya. Jadi memulihkan mandat rakyat, kalau kita lihat, ada satu sejarah Islam, saya lupa, saya dah baca lama, saya tak ingat zaman siapa, tetapi ringkasnya adalah seorang raja ni, dia ada kekuatan tentera, dan datang penasihat memberitahu bahawa baik kita menyerang negeri-negeri jiran kita, besarkan sempadan. Dalam kes kita ni, besarkan sempadan Kerajaan Perikatan Nasional sampai ke Sabah. Ya, Sabah dikuasai oleh warisan. Negeri Johor sudah tumbang. Rakyat pilih lain dapat kerajaan lain. Negeri Perak telah tumbang. Kedah telah tumbang. Ya. Selangor alhamdulillah tak tumbang. Pulau Pinang alhamdulillah tak tumbang. Negeri Sembilan. Jadi ketamakan menguasai tapak politik itu telah menyebabkan adanya satu gerakan politik di Sabah, tetapi berakhir dengan pembubaran Don Sabah dan berakhir dengan PN dan BN telah mendedahkan bahawa mereka bukanlah ada muafakat yang sebenar, bukanlah sepakat sangat. Baru kerusi Sabah pun dah bertindih. Kalau kerusi Semenanjung, kerusi pilihan raya umum, tak tahu apa nak jadilah. Tok Mat Hassan, Timbalan Presiden UMNO, dah beri amaran kepada PAS. 50 kerusi awak nak bertanding, awak bertanding sendirilah. Ya. Saya sokong pemuda PAS. Minta maaf, nanti orang amanah marah saya pula. Pasal apa pergi sokong PAS? Tiap-tiap PAS kita kena tentang, bukan macam tu. Tiap-tiap amanah bukan kita kena tentang oleh PAS. Saya sokong cadangan yang berhormat, yang bijaksana, Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia. Diucapkan dalam muktamar. Tapi muktamar PAS ni macam biasalah, kita tahu. Luluh muktamar pun kadang-kadang tak buat, yang tak luluh pun dia buat. Tak apalah. Ya, kita ambil surface dulu. Dibentangkan dalam muktamar dan diluluskan. PAS akan bertanding di semua kerusi Kelantan, Terengganu, Kedah, 50 kerusi. PAS tolong ambil perhatian, saya sokong cadangan ini. Boleh setuju? Nampak muram semua. Sayang. Kursi ni bukan kursi kita. Dia pun nak bertanding lah. Jadi saya nak dicatatkan dalam rekod, saya Hussan Musa menyokong cadangan PAS bertanding 50 kerusi semua sekali Kelantan, Kedah, Terengganu. Ini pun muafakat, dia bukan bergaduh. Pasal lain daripada Kelantan, Terengganu, Kedah, UMNO bertanding semua. Muafakat juga. Lagi senang. Formula ni lagi senang.
Janganlah pula tukar formula ni ya. Baik. Apa yang saya nak beritahu adalah kekalutan dalam muafakat itu begitu mudah terserlah. Macam mana kita nak ada jaminan selepas pilihan raya umum nanti kestabilan negara dapat diwujudkan? Itu poin saya. Itu baru kerusi. Kemudian datang pula calon ketua menteri. Dalam satu kelambu ada dua ketua. Ya. Bukan satu bukit dua harimau. Satu bukit dua harimau boleh tahan lagi. Ini dalam satu kelambu ada dua ketua menteri. Ya. Daripada Barisan Nasional, daripada Perikatan Nasional. Ini gambaran perebutan jawatan Perdana Menteri Malaysia akan jadi lebih sengit. Tidak ada siapa boleh beri jaminan Muhyiddin akan jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional semula. Tidak akan, tidak ada jaminan. Zahid pun nak jadi Perdana Menteri. Kalau dia kerusi lebih, dia akan dapat jadi Perdana Menteri. Kelam kabutlah negara kita. Hancurlah negara kita. Sengsaralah rakyat kita. Miskinlah negara kita. Mundurlah rakyat kita. Ini topik yang patut menjadi satu rangka agenda yang kemas, yang konkret di kalangan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan rakan-rakannya. Tidak ada agenda pribadi lagi. National agenda. Ya. Tidak ada agenda si anu bin si anu. Bukan. Ini adalah national agenda bagi pihak rakyat. Kalau kita ada clarity ini, kejelasan ini, ketegasan ini, barulah mobilisasi rakyat dapat kita bangunkan. Saya berhenti untuk pusingan yang pertama. Sekian. Terima kasih Datuk Ustaz. Sebelum saya serahkan mikrofon ini untuk soalan ataupun pertanyaan kepada audiens, saya satu soalan. Datuk sebut tadi berkenaan dengan Raya Sabah dalam kecamukan Pakatan Nasional dan juga gabungan Raya Sabah ini. Beberapa hari lepas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin sebut dengan jelas apabila ditanya tarikh pilihan raya umum, beliau sebut dengan jelas dan dipaparkan di semua media-media utama bahawa tarikh pilihan raya umum akan bergantung kepada keputusan pilihan raya di Sabah. Andai kata Perikatan Nasional ataupun gabungan rakyat Sabah di sana menang, maka akan dipercepatkan pilihan raya umum. Atau sebaliknya akan dilambatkan lagi lah. Jadi kita pun tidak tahu bila tarikh sebenar. Apa komen Datuk berkenaan dengan pernyataan Perdana Menteri ini yang pada saya satu signal yang jelas kepada ahli-ahli pakatan yang lain. Terima kasih. Referee pun nak sumbat gol juga. Ya. Baik, tak apa. Santai. Yang boleh bubar parlimen ni Perdana Menteri. Jadi apa jaminan Muhyiddin Yassin ni akan jadi Perdana Menteri lagi bulan depan, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Ya. Jangan duk syok sangat. Ya. Sekian. Tepat dan padat. Okey, kita terus kepada segmen yang kedua. Oleh kerana ini sembang santai, maknanya adalah sesi soal jawab dan dengan dua hal lah untuk sama kita kongsi bersama. Saya buka kepada hadirin yang hadir pada malam ini untuk menyampaikan soalan. Sila angkat tangan, nyatakan nama dan dari mana dan soalan seringkas mungkin. InsyaAllah. Okey. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, Mahathir tegaskan bahawa Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. Yang kita heran pelik dia apabila amanah dan DAP juga telah mencetuskan macam polemik sekarang kerana mereka agak mempunyai kedudukan yang agak berbeza dengan keadilan. Setelah PKR
setelah keadilan menolak kerjasama dengan Mahathir, tiba-tiba Mas Abu dan Lim Guan Eng punya alternatif baru, iaitu mengangkat Syafiee untuk menjadi PM. Sekiranya Anwar tidak mendapat mendapat sokongan yang cukup. Apa komen anda? Nama mana? Ruslan dari Belakang. Okay, untuk berlaku adil kepada yang bertanya dan Datuk, saya akan kumpul satu dua soalan lagi dan kita akan jawab sebelum kita serahkan kepada Datuk Fahmi. Ada soalan yang berikut? Ya, sahabat. Soalan di sana. Boleh. Saya Asmat. Asmat ya. Daripada pemuda mana Lawantai. Saya nak cerita tentang PRU 14 menunjukkan Kelantan pada teruk satu kursi tak dimenangi oleh Pakatan Harapan. Adakah ini kemungkinan bahawa yang PH tidak dapat tempat di Kelantan dan saya mendapat maklum bahawa Datuk sendiri dan Usman sendiri hampir hilang deposit di Dun Sultan. Adakah ini ada satu Datuk, hari itu saya rujuk kepada sinaran Datuk. Datuk kata Tuan M tidak lagi relevan dalam arena politik. Soalan saya, adakah Datuk sekarang Ibrahim masih relevan? Kerana beliau sudah 4 kali tidak dibuatkan kalah dalam PRU. Dan adakah kita perlu generasi baru, generasi pemimpin muda untuk teraju pimpinan baru di PRU? Okey, soalan kedua daripada Asmat tadi hampir sama dengan soalan barusan kita kena dengan Tok M dan Anwar. Saya buka soalan terakhir untuk yang pertama ni. Sila. Soalan pertama Azman tadi boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Tak ingat. Assalamualaikum. Saya Ha? daripada PS asal Kelantan. dari Kelantan tapi berletak di Kuala Lumpur. Soalan saya Datuk Usman, kenapa Datuk Usman keluar daripada amanah daripada seorang timbalan presiden satu pangkat yang besar adalah amanah, tapi kenapa Datuk Usman boleh meletak jawatan dalam amanah? Apa sebenarnya faktor yang menyebabkan Datuk Usman ni ambil keputusan untuk keluar daripada amanah dan apa agenda seterusnya? Terima kasih. Okay, ada 3 soalan tadi dan saya sampaikan kepada Datuk. Terima kasih banyak ketiga-tiga penanya. Soalan yang pertama, yang penting adalah bagaimana pimpinan PH berbincang satu sama lain supaya tidak wujud pertikaian dalam masalah siapa nak jadi Perdana Menteri. Bagi pendapat saya, PH tu mesti intact. Barulah asas sokongan PH di kawasan-kawasan kerusi pantai barat dapat kita kekalkan paling tidak. Yang kedua, siapa nak jadi Perdana Menteri adalah yang dapat cukup sokongan ahli parlimen. Jadi kita tak payah gaduh. Sebenarnya tak payah gaduh. Ya. Adapun tentang pendapat Tun Datuk Seri Anwar, dia tak setuju. Minta maaflah, saya sayang pada Tun. Ramai orang fikir saya tak sayang Tun. Tapi saya sayang cara lain. Kan kita ingat cerita zaman kecil-kecil dulu, dia pergi ke hutan. Kemudian dia raja jumpa intan dia tersesat. Dia jumpa balik anak dia yang dia buang daerah. Kerana ada 3 puteri, raja tanya, kamu sayang saya macam mana? Yang ni kata, saya sayang seperti intan berlian. Yang seorang lagi kata, saya sayang macam garam. Raja marah. Saya sayang Tun macam saya sayangkan garam. Setengah orang sayang macam sayangkan intan.
Ya. Macam mana sayangkan garam? Tun telah menandatangani satu perjanjian. Lepas dia jadi Perdana Menteri, sebelum pilihan raya satu lagi, dia bersama-sama akan sokong Datuk Seri jadi Perdana Menteri. Ini ada dalam perjanjian. Saya pun tidak berapa minat Datuk Seri Anwar ke, Tun ke, asal kita dapat kerajaan, pemimpin yang kuat, siapa-siapa pun tak apa. Tapi perjanjiannya macam itu. Dah berjanji, bertulis, ya, dan diumumkan pada pengundi-pengundi. Kalau kertas tu tak ada, pengumuman tak dibuat, kita masuk macam sekarang, macam PN masuk, siapa nak jadi Perdana Menteri dia tak boleh tanda tangan, kita tak boleh menang. Bila sudah tanda tangan, sudah berjanji, lepas tu dia kata dia tak setuju, selepas dia jadi Perdana Menteri dan dia dah tak jadi Perdana Menteri, saya kira ini sedikit sebanyak melukakan hati penyokong-penyokong. Ya. Penyokong yang beri undi itu setengah-setengah berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dengan pakatan itu, dengan perjanjian itu, dengan struktur susunan itu. Tak baguslah. Kalau kita membiarkan rasa tak puas hati ini tanpa diubat, dia boleh merosakkan Pakatan Harapan. Dan dengan itu kita tak boleh jadi kerajaan semula. Ini lagi teruk. Kemudian Cik Azman dari Lembah Pantai ada tanya saya kata Tun tidak relevan. Saya tak pernah kata. Itu dibuat tajuk oleh orang-orang lain. Tengok balik wawancara saya. Sangat singkat. Saya hanya kata Tun telah hilang kepercayaan. Bukan tak relevan. Dia relevan. Pasal dia masih lagi tokoh politik. Hilang kepercayaan. Rakyat hilang kepercayaan. Sebab-sebab setengah saya dah bagi dekat ucapan saya di Kubang Krian. Saya tak nak besarkan kerana nanti orang kata Datuk Usam bergaduh dengan Tun. Ada pula kata jasa Tun kita tak boleh pertikaikan. Ini bukan masalah jasa. Setiap jasa memang kena ada. Kita kena kenang jasa Tun. Bahkan kalau tanya saya macam mana nak kenang jasa Tun, kita kena cadangkan dan angkat Tun kalau kita jadi kerajaan semula sebagai tokoh negara national icon melebihi daripada parti icon. Sekarang Tun jadi parti icon. Ya, dia mengetuai parti. Kalau kita letakkan dia sebagai national icon atas daripada parti, itu lebih penghormatan. Dan bukan kita nak ketepikan dia. Pengaruhnya ada, tetapi kepercayaan tidak ada. Kalau kita ambil budak tepi jalan nak suruh dia jadi imam, ramai yang tak setuju, yang sembahyang sendiri-sendiri. Pasal tak confident dia ni boleh ke jadi imam. Misal kata, itu maksud hilang kepercayaan. Dari segi hal lain dia memang hebat. Jadi kena faham apa yang saya sebut. Ada yang orang lain tulis, Facebookers ke, yang lain tulis, termasuk dengan Abang Mat Sabu, dia kata Husam lebih layak daripada Mat Sabu. Ini bukan saya kata. Saya tak kata. Ini adalah tajuk-tajuk yang orang lain beri. Jadi kita janganlah terperangkap dengan tajuk orang lain bagi, ya. Bila kita ambil orang atau pihak yang defisit kepercayaannya negatif, dia akan menjejaskan kerusi-kerusi yang kita tandingi. Bila kerusi-kerusi yang kita tandingi ini, macam di Slim River, pengundi bukan Melayu kembali kepada Barisan Nasional. Dan ini adalah trend, bukan satu kali berlaku. Ya. Kalau sebilangan 25% sahaja orang Cina balik kepada BN, Pakatan Harapan boleh tutup buku dan sejarah Malaysia akan melihat kita telah gagal membawa perubahan yang konstruktif dalam negara kita. Fikir elok. Fikir apa yang saya cakap.
jangan hentam saya. Ya, saya sayang Tun Mahathir, rakyat Malaysia, PH, sebagaimana puteri raja sayangkan garam. Bukan sebagaimana puteri raja sayangkan intan berlian. Garam ni bila masak tak ada garam tak sedap, Pak Amjad tahu lah. Saya lupa nak terima kasih pada Pak Amjad. Pak Amjad orang sejarah. Hari ini kita hilang tokoh sejarah. 2 hari lepas ya. Sarjan Datuk Awang Rawing. Ya. Bila saya baca sejarah dia, saya pun nak ceramah balik tu. Baru ni saya nak balik tidur dah. Sarjan Awang ni dia bertempur dengan pengganas komunis di Keluang tahun 50-an. 50 pengganas komunis serang, dia telah tercedera di sebelah paha kiri dia, tangan kanan dia. Dan beberapa orang tentera British meninggal, mati, kena bunuh. Komunis datang nak bunuh satu orang sarjan British. Sarjan Awang ni mempertahankan. Dia masih lepaskan tembakan. Dia tutup cover tentera British itu dengan badan dia. Kemudian bila tentera komunis ni datang dekat, tangan dia dah tercedera tak boleh menembak, dia keluarkan bom tangan daripada, dia pegang sebelah kiri. Dan dia ugut, kalau kamu masuk, aku akan lempar bom. 40 minit dia dikepung dalam keadaan macam tu. 40 minit. Saya ni adalah kepungan, tapi taklah sampai macam Sarjan Awang Rawing ni. Jadi bila saya baca dia meninggal 2 hari lepas, saya ucap takziah pada keluarga dia. Seorang tokoh negara yang hebat, yang memberikan semangat kepada anak-anak muda. Jadi bila dia bertahan 40 minit tak menyerah kalah, ini malu saya. Ya, jadi bila Datuk Makno jemput, bolehlah hadir. Ya, pasal sejarah Awang Rawing tu macam tu. Jadi Pak Amjad ni salah satu tokoh sejarah. Kami daripada universiti lagi, sinilah pusat kegiatan mahasiswa yang berlainan daripada establishment. Jadi ini satu sejarah jugalah. Kemudian Cik Azman tadi tanya, PH kalah di Kelantan. Kita menang PH ni bukan tak satu negeri. Kita kena lihat satu hidangan itu PH menang. Pasal Kelantan dan Terengganu berkorban untuk PH menang di pusat. Di Malaysia, itu kena ingat. Macam mana caranya? Caranya kita dan saya bawa betul-betul serangan kepada PAS atas tajuk PAS dengan UMNO bekerjasama. Sampai saya kena pecat. Saya kena pecat daripada PAS. Saat apa dosa saya? PAS dia tak pakai salah tak salah, dia dosa. Dosa pahala. Asal dia parti Islam. Apa dosa saya? Dosa saya kata PAS dengan UMNO ada hubungan gelap. Pada masa Najib jadi Perdana Menteri, di mana Najib kita kata ada kes-kes dan unsur-unsur kesalahan jenayah, dan sekarang sebahagian daripada kesalahan-kesalahan itu didedahkan di mahkamah. Bukan Najib seorang, termasuk timbalan presiden, termasuk yang Sabah yang PAS pergi tolong kempen sekarang ni. Ya, saudara Bong, dia masih ada kes mahkamah. Dia nak jadi calon menteri, ketua menteri. PAS bagi sokong. Dan saya lebih ajaib PAS ni, dia sokong BN, dia sokong PN. Tempat yang BN bertanding dan PM bertanding tu macam mana PAS sokong? Saya nak tidur malam, saya fikir macam mana dia pergi kempen. Dia pergi kempen BN untuk lawan PN di 11 kerusi. Dan 11 kerusi yang sama dia pergi kempen PN lawan BN. Tak kehebat. Ya. Jadi saya dipecat daripada PAS kerana PAS dengan UMNO ni ada hubungan. Saya dipecat, tak dibicarakan dalam disiplin PAS. Dalam 2 bulan lepas, Saudara Taqiyuddin, Datuk Taqiyuddin, Menteri Jabatan Menteri Setiausaha Agung PAS, bukan Setiausaha Cawangan Lembah Pantai. Ya. Jadi dia buat pengakuan
Dialah antara perancang hubungan PAS dan UMNO sejak 2015. Jadi kan satu nikmat. Jadi husam. Cakap satu benda yang orang dulunya marah, kemudian orang tahu itu betul. Jadi saya syukur. Bukan mudah nak dapat peluang ni. Bukan ramai orang boleh kata macam tu kemudian sanggup kena pecat. Kemudian yang dia kata tu, Setiausaha Agong sendiri kata betul. Husam kata tu betul, sayalah kepala dia. Jadi kebenangan PH ni kerana kita berkorban. Jangan ingat Lembah Pantai kuat, Lembah Pantai menang. Oh, Kelantan tak kuat. PH Kelantan tak kuat. Husam tak kuat. Husam tak berani lawan. Tak berani lawan apa? Kalau saya nak menang, kalau minta bertanding di... Saya tak minta. Saya sanggup berdepan dengan PAS. Ilan deposit apa kisah. Saya tak ilan deposit. Tapi dari segi saya tahu ada 3 peti undi yang totok PAS. Kalau orang UMNO mati tak solat jenazah, dibawa masuk ke dalam Parlimen Kubang Krian dan Don Salo. Kerana Tan Sri Anwar Musa masa tu dia tak berapa confident dengan tu, dia keluarkan 3 peti undi PAS. 3,000 lebih pengundi. Heran apa kalau saya tak dapat banyak undi. Tapi di Kota Baru saya hampir-hampir menang. Apa sebabnya? Ada sebabnya, tapi dalam majlis besar macam ni saya tak boleh ceritalah. Kalau Cik Azman datang seorang-seorang, saya boleh beritahu apa sebab, ya. Sebab yang tak tertulis. Sebab yang tertulis ada, iaitu anak Kelantan di perantauan bila balik Kelantan 3 hari, udah ingat semua masalah beres. Air beres, hutan beres, balak beres, ya. Jadi dia pun balik 2 hari ngundi bulan. Pasal orang kata UMNO nak kalah di Kelantan. UMNO akan tawan Kelantan. Ada masa tu berita-berita keluar, ya. Kelantan akan jatuh sepenuhnya pada UMNO. Budak ni balik, UMNO dia tak boleh telan. Kita ada ceramah dah di Kuala Lumpur ni. UMNO bawa lagi duit 1 MDB. Dia tak nak Kelantan tu jatuh pada UMNO. In default, sebagai tindak balas semula jadi, maka dapatlah PAS peluang. Jadi saya nak nasihat adik-adik rakan-rakan di Lembah Pantai, Lembah Kelang ini, pilihan raya kali ini jangan semudah tu. Tanya dulu orang kampung. Kalau tidak, kesian orang kampung. Orang kampung dah minum air kotor dah bertahun-tahun. Kita balik, duk ingat tak ada masalah, kita pergi undi bulan, dapat air kotor balik. Selesai macam mana? Selesai dengan bagi tempayan untuk tadah air hujan. Boleh ke menteri macam ni jaga negara kita? Naik ke ekonomi Malaysia dengan tadah air hujan ni? Itu tak kira menteri Hud lagi yang sekarang duk menginap dalam hospital, yang tak nak bertanggungjawab dengan kesalahan yang telah lakukan. Tadahan air dalam tempayan ni boleh, bukan tak boleh. Tapi ini adalah amalan sejak zaman primitif. Pada masa orang tak reti nak buat empangan. Sekarang orang dah buat empangan, baik kecil, baik besar. Empangan ni tempayan juga, tetapi tempayan yang besar dipanggil empangan. Tempayan dekat tangga kita panggil tempayan. Ya, tadah dekat tangga bawah saluran pun boleh. Itu cara primitif zaman dulu. Kemudian manusia bergerak zaman moden buat empangan. Kerana air ni bukan saja masalah nak tadah. Masalah air itu boleh diminum ke tidak, ada asid ke tidak, cukup ke tidak, musim kemarau ada ke tidak, nak masuk paip macam mana. Kalau pakai gayung saja, tak dan. Nak jirus pun pakai gayung, nak mandi pakai gayung. Orang sekarang pakai paip. Jadi saya mencadangkan kita, Kerajaan Kelantan buat satu kertas putih tentang masalah air di Kelantan. Kerana memang serius. Sekarang kalau dalam YouTube banyak sekali pakcik-makcik keluar masuk YouTube sendiri cerita air dekat kampung dia, rumah dia.
Adik-adik sini tolong sebarkan lagi, bagi rakyat Kelantan di luar Kelantan tahu. Jadi bila dia balik, tengoklah masalah tu. Kalau masalah tu berat, wakil rakyat kawasan tu tak ambil perhatian, kerajaan dah lama sangat, tak ada inovasi, yang tu juga masalah dia. Kalau ikut kerajaan Malaysia, penyelesaian masalah air Kelantan ni memakan masa 30 tahun hingga 40 tahun. Ingat baik-baik. Ya. Masya Allah. 40 tahun lagi Pak Amjad baru selesai. Ini kadar kemampuan nak jaga negara kita. Ya. Kalau kan kata kita akan ikhtiar siap 7 tahun kan sedap sikit. 40 tahun ni. Jadi bila anak Kelantan balik ni, tolong undi yang lain daripada tu lah. Dan satu cara lain ialah masalah orang Kelantan ni, dia fanatik parti yang kuat. Macam mana kita nak kendurkan fanatik parti ni? Maka saya cadangkan satu platform, bukan politik, bukan parti semata-mata. Mana-mana anak Kelantan yang berkemampuan, berkelayakan, yang ada dedikasi, yang ada idea, yang nak sumbang sesuatu pada kampung dia, tempat dia duduk, parlimen dia, negeri Kelantan, boleh terlibat dalam Save Kelantan. Dan insya-Allah kita akan ada pelancaran tabung Save Kelantan. Tak ada duit, macam mana nak gerak? Jadi masa tu harap tuan-tuan di sini yang hadir ni menyumbang lah. Itu sebab saya datang malam ni. Kira-kira nak ambil tiket lah. Jadi ambil tiket masa keluar, ya. Masa keluar nanti kena ada tiket RM50 ke, RM10 ke, RM5 ke. Baik. Lepas tu Cik Azman juga tanya masalah. Baik, tadi yang white paper saya belum habis. Saya cadang kertas putih ini akan dibuat memorandumnya melalui Save Kelantan, supaya kerajaan negeri dan kerajaan pusat buat satu penyiasatan audit yang bebas dengan adanya wakil-wakil profesional daripada anak Kelantan untuk menyemak perjalanan air Kelantan Sdn Bhd dan mengapa masalah air ini begitu serius, tak boleh selesai, apa punca dia, apa masalah dia, apa keadaan dia. Kalau wang perlu berapa puluh bilion lagi, macam mana nak dapat wang itu, macam mana masalah ini boleh diatasi, dibentangkan pada rakyat Kelantan. Kebetulan Menteri Mewah ataupun Kelantan dulu panggil Mewah. Kelantan tak sebut mewah. Kelantan sebut Mewah. Zaman saya kecil dulu muni Mewah. Mewah ni tak berapa ni lah. Jadi Menteri Mewah dah orang PAS. Kerajaan Kelantan kerajaan PAS. Apa salah nak buat Suruhanjaya, bukan Suruhanjaya, kertas putih masalah air Kelantan? Ya, masa PAS jadi pembangkang baru ni, semua benda dia nak buat Suruhanjaya Diraja. Suruhanjaya Diraja tabung haji. Sekarang dia tak minta dah. Tak payah tabung haji, semua selesai dah. Masa kita, duit lari, hilang. Lim Guan Eng kuasai tabung haji. Sekarang tak payah buat Suruhanjaya Diraja. Jadi yang ke akhir, saudara, ada pertanyaan tadi, kenapa keluar amanah, ya? Dapat berita kat mana ni? Saya tak keluar amanah dan saya pesan jangan keluar amanah. Ya. Letak jawatan tu nak balik tidur saja. Tak ada masalah besar. Tok imam jadi imam pun kalau dia rasa tak larat, dia boleh bagi orang lain jadi imam, tak ada masalah. Jangan kita berebut nak jadi imam pula. Jadi teruskan dalam amanah dan kuatkan amanah. Jadi dia orang tanya saya, macam mana letak jawatan jadi kuat? Saya tak reti nak jawab juga. Tapi kalau tak bergaduh, kuat. Kalau saya nak letak, itu hak saya. So kalau saya letak, jangan duduk tibai saya, jadi kuat lah. Jadi kalau tak letak tibai pun tak kuat juga. Malu boleh faham. Tak ada masalah peletakan jawatan. Apa agenda seterusnya? Tadi saya dah sebut Save Kelantan. Ya.
Jadi saya sekarang bela puyuh saja. Dulu saya bela kerbau. Jadi saya jaga SIF Kelantan dan Kota Baru. Kota Baru kita nak berjaya. Berjaya tak berjaya, tak tahu. Tapi kita kena cubalah. Ya. Jadi cerita tadi saya tak dah habis. Raja yang dapat tentera yang kuat, satu penasihat dia cadangkan kita serang negeri-negeri jiran. Raja pun berangkat serang negeri jiran. Sampai tengah jalan, orang bawa berita, penasihat yang cadang dia serang negeri jiran tadi balik nak rampas kuasa dia. Bahaya. Tak mesti penasihat ni betul. Raja tercengang. Tentera berhenti buat kemah. Masuk dalam kemah, tanya jeneral-jeneral, pembesar-pembesar, semua gelap. Macam mana, nak terus serangan ke nak balik ke Putrajaya? Bila dah tak boleh beri keputusan, ada pendapat gini, ada pendapat gitu, raja ni ambil keputusan, saya akan keluar daripada kemah ni, naik kuda. Saya kalau terjumpa orang tua yang pertama, saya akan tanya dia. Jumpa satu orang tua, turun kuda, tanya pakcik tu, pakcik, ini keadaan saya. Pakcik tu kata, kalau kamu teruskan serangan, bererti kamu berniat untuk merampas hak orang lain. Kalau kamu pulang semula ke kota kamu, ini adalah menuntut hak kamu. Allah menyebelahi orang yang menuntut haknya yang dirampas. Allah tidak menyebelahi orang yang ingin untuk merampas hak orang lain. Prinsip ini kita kena pegang. Kita kena terapkan pada pengundi kita, pada rakyat Malaysia. Tak boleh curi mandat. Telah mengambil hak orang lain. Dan dengan itu Allah telah berlepas tangan daripada kamu. Kita PH ini duduk sebelah Allah menyebelahi kita. Dalam konteks cerita ni. Kerana kita bergerak nak ambil balik hak kita. Baik melalui dan sebelum pilihan raya maupun melalui pilihan raya. Boleh faham? Jadi kita very strong. Sebab itulah menteri-menteri jadi cakap merapu. Pasal Tuhan tak sebelah dia. Tuhan sebelah kita. Kerana kita nak balik ambil hak kita. Jadi macam mana saya boleh menyumbang? Saya boleh menyumbang bila saya letak jawatan, orang datang dengan ceramah saya. Kalau saya tak letak jawatan, tuan-tuan pun tak datang malam ni. Sekian. Assalamualaikum. Kehadiran melalui siapa yang tak dapat tempat duduk tu, saya ingat boleh dapatkan ini. Dan kita buka lagi untuk sesi soal jawab yang kedua. Itu saya rasa pelancaran SIF Kelantan tu harus dibuatkan cepat-cepat. InsyaAllah. Kepada anak-anak Kelantan di pantauan yang sebagian besarnya akan balik menguji di Kelantan pada hari yang akan datang. Saya buka soalan seterusnya kepada Assalamualaikum, selamat Salam. saya lakukan saya tidak mengenai keanggotaan di orang-orang tadi. Saya tidak ada soalan untuk Datuk Ustaz. Ya. Soalan pertama itu berkenaan dengan isu royalti minyak Kelantan. Tolong bagi ulasan apakah perkembangan terkini berkenaan tuntutan kerajaan negeri ke atas hak royalti ini. Kami maklum dah negeri tengah kerajaan itu sudah dapat beberapa kali hak royalti dia sejak pertukaran kerajaan secara berangsuran. Tapi dalam isu Kelantan ni ada banyak kisah. Ada kata tertanggung sebab kata sama kerajaan negeri Kelantan dan lunas tu masih belum diselesaikan secara sepenuhnya. Lepas tu ada juga kekurangan berkaitan dengan ada yang pun dapat bahawa yang bayaran 400 juta one off daripada kerajaan BH tahun lepas tu nanti dikatakan sebagai bayaran royalti secara tidak rasmi. Okey, itu yang pertama. Soal kedua ni berkenaan dengan kelulusan
enactment kanun jenayah syariah yang diuruskan oleh Dun Sidang Dun Kelantan pada tahun 2015. Manakala masa Datuk masih lagi wakil rakyat pada masa itu, boleh bagi ulasan mengenai ada apa-apa statistik tak di mana kelulusan enactment ini dapat berjaya mengurangkan kadar jenayah di Kelantan itu. Jenayah seperti mencuri, minum arak, hutang, kesan-kesan bentuk yang termasuk dalam EKJS tahun 2012 itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada soalan lain? Panjang ni soalan dia ni. Ada soalan daripada Saudara Safwan kena royalti minyak dan menyiapkan jenayah syariah di Kelantan. Boleh satu soalan lagi? Kalau kita minta Datuk jawab. Ya, betul. Soalan dia tadi yang pertama boleh. Dia sebelum royalti dia ada tanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Saya Kelantan warahmatullahi dia. wabarakatuh. Saya cuma ingin mengulang soalan Encik Asma'an yang tadi. Adakah untuk pasca PRU 15 ini, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim masih relevan untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri? Kalau ikut kepada 4 PRU yang telah berlaku 99, 2004, 2008 dan 2013, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mendapat tempat di hati rakyat Malaysia, adakah kita perlukan satu pemimpin yang baru lebih segar, ataupun Datuk Usam sendiri boleh melalui Pakatan Harapan? Apakah pandangan Datuk Usam? Terima kasih Saudara Hafiz. Ada mungkin soalan terakhir untuk sesi kali ini? Okey. Cakap tadi. Alhamdulillah, satu lagi soalan saya, apakah Tuan Mahathir ni untuk PRU yang ke-15 dia ni harus dibawa bersama atau kita ambil keputusan untuk tak bersama dia? Sekian, terima kasih. Masa nak keluar nanti kena bayar lebih sikit. 2 kali tanya soalan. Soalan pertama tadi nampak datang dari orang profesional. Cara tanya, tengok pakaian pun nampak boleh tahan lah, ya. Ini sepatutnya dijawab oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Itu makna accountable. Ya, accountable. Kerajaan kena jawab pertanyaan rakyat. Kenapa tak boleh jawab? Kenapa tak tanya? Tak boleh beritahu rakyat. Berapakah duit royalti telah diterima? Bila? Belanja untuk apa? Ya. Ini kena panjang pada Menteri Besar lah. Tapi melalui live ni pun boleh panjang lah. Harap-harap abdal lah pegawai MB kita tu dengar, ya. Baik, setakat yang saya boleh jawab secara umum. Mula-mula saya nak beritahu, saya bila kita menang pilihan raya, jadi kerajaan dipanggil oleh Astro Awani untuk wawancara. Saya beritahu, saya menyokong kerajaan pusat bayar royalti langsung kepada kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu, walaupun dia duduk bawah pembangkang. Ya. Jadi saya alhamdulillah konsisten. Masa saya duduk dalam kerajaan PAS, saya tuntut, dan alhamdulillah saya orang pertama yang mencadangkan kita tuntut royalti daripada kerajaan pusat. Bukan apa, bukan nak claim kredit, ya. Tapi adalah markah sikit, jangan tak ada langsung markah. Kerajaan Kelantan tu ada duit lebih, belilah Mercedes saya satu. Kalau duit royalti dapat 1 juta pun, Mercedes saya satu okey kan. Pasal saya pejuang yang pertama, bukan saja semasa saya jadi esko. Sudah buka balik handset Parlimen. Tahun 2000 saya dah bentangkan dalam Parlimen, kerajaan pusat kena bayar royalti. Jadi kalau kerajaan pusat bayar royalti, takkan royalti saya tak ada. Jadi Ustaz Ni Amal beli Mercedes satu lah, ya. Atau jual yang tu beli baru, bagi yang tu pada saya beli baru lah, ya. Ni gurau.
Kita nak tahu apa kegunaan duit royalti ini. Royalti telah dibayar, mula-mula Menteri Besar kata tak ada pembayaran. Kemudian Menteri Kewangan masa tu buat kenyataan pembayaran sudah dibuat. Terengganu bayar penuh 1 bilion lebih. Terengganu, orang Terengganu 1 bilion lebih 1 tahun. Takkanlah kedudukan rakyat Terengganu sama macam dulu juga. Sama zaman UMNO dan zaman PAS. Sama zaman UMNO yang tak ambil itu peduli Melayu, PAS lawan dia, buat muafakat nasional, sama juga. Tak ada sesuatu yang baru. Bahkan saya difahamkan ada peruntukan-peruntukan untuk pelajar telah dikurangkan. Ya. Ada siapa buat kenyataan, Ketua Penerangan PKR. Saya rasa ada kenyataan dia. Ya. Siapa yang bayar tu? Yang bayar tu adalah kerajaan PH. Bayar pada siapa? Pada 2 kerajaan PAS. Pada Tengku Haji Hadi, kepada Mak Ahmad dan Datuk Mat Yaakob. Ada depa terima kasih kepada kita semua. Dia tak boleh terima kasih kepada Tun. Bukan Tun seorang yang buat keputusan tu. Dia kena terima kasih kepada Gon Eng juga. Kepada semua menteri kabinet, kepada semua ahli parlimen PH, kepada semua pengundi PH, termasuk saya, Husam bin Musa, mengundi PH menjadi kerajaan, PAS menyokong sebelah sana, mempertahankan penjenayah, kita dapat masukkan penjenayah ini ke mahkamah, dan kemudian kita bayar royalti minyak yang dulunya tidak dibayar oleh rakan kongsi PAS sejak 2015, Datuk Seri Najib. Tak ke dahsyat? Tak ke terbalik otak kita memikirkannya? Berputar mata kita. Mana pegangannya, konsepnya mana, parameternya mana, prinsipnya mana, landasannya apa? Sampai ditumbangkan kerajaan kita. Baikkah orang macam ini? Layakkah dia mendapat nikmat daripada Allah dan jaga negara kita? Akan diberkati ke tidak? Kemudian bila dah Lim Guan Kim buat kenyataan itu, Menteri Besar tarik balik. Memang dah bayar. Jumlahnya kalau tak silap saya 53 atau 58 juta. Kerana apa? Kerana, minta maaf orang bukan Kelantan royalti sekejap. Kerana diukur daripada beberapa telaga saja. Telaga yang bertindih dengan Thailand tidak diukur. Tidak dimasukkan ke dalam hitungan royalti. Bertindih dengan Vietnam tidak. Bertindih dengan Terengganu tidak. Hanya dalam perairan yang tidak bertindih dengan 3 bahagian ini. Jadi bayarannya rendah kerana pengeluaran baru, pengeluaran lebih kecil. Tapi bayar, ya. Terengganu bayar penuh. Jadi sekarang bila dah PAS sendiri jadi kerajaan, kita nak tahu. Masa kita bayar 53 juta, dia kata tipu. Buka balik. Tipu ini. Patut bayar bilion. Ni abang kata berapa bilion? Ingat balik, buka balik. 6 bilion ke berapa? 4 bilion ke? Kena bayar 4 bilion. Sekarang saya minta kerajaan Kelantan tuntut balik dengan kerajaan Malaysia yang kata 4 bilion tadi, tolong bayar. Kelantan pun kena minta, jangan duduk diam buat tak tahu. Dulu hang kata kita bayar tak cukup. Sekarang saya nak tahu bayar penuh ke tidak. Tapi lain daripada royalti minyak ni, saya pernah tulis surat pada Tun Dr. Mahathir bulan November 2019. Surat yang pertama, kemudian saya hantar sekali lagi ya. Kerana Tun kata kena ada cadangan yang lebih konkret. Saya cadangkan untuk faedah ekonomi rakyat Kelantan, supaya rakyat Kelantan boleh dapat peluang ekonomi, boleh kerja, boleh cari makan, boleh buka kantin, boleh buka workshop, boleh buka kilang, orang boleh bekerja. Caranya ialah kita kena ada tangki simpanan gas yang besar di Kelantan, disambung ke Kertih melalui talian paip yang kos dia 1.3 bilion ringgit, dan faedah-faedahnya begitu begini. Industrinya begitu begini. Kemudian Tun kata buatlah satu surat lain, kemudian biar ada siapa nak melabur dan lain-lain. Jadi saya masa tu senator je, saya bukan menteri ya. Kemudian saya carilah, kebetulan ada pihak yang ingin melabur, maka telah dimajukan cadangan itu kepada Tun Dr. Mahathir.
Sekarang cadangan ini saya minta kerajaan pusat yang ada dengan kerajaan negeri Kelantan yang ada ni buat. Tak payah tunggu lama. Ya. Pipe gas ni saya kira tak sampai 40 tahun lah siap. Ya. Mungkin dalam 3 tahun, selepas kajian 1 tahun, 4 tahun setengah, insya-Allah Kelantan dah boleh nikmati. Jadi ini sumbangan fikiran yang saya sekadar boleh berikan, ya, untuk kemajuan rakyat Kelantan. Walaupun saya tak ada apa-apa di Kelantan, kasih saya pada Kelantan tetap. Sebab tu saya tak bertanding kat luar. Hang tahu apa? Kalau saya tinggal pun tak ada masalah. Tapi siapa nak jaga rakyat Kelantan? Kesian dia. Sayang negeri kita. Negeri Kelantan tu sayang. Dan kesian rakyat dia. Siapa lagi nak kesian? Kita semua. Kita kena kesian. Parti ni nombor 2. Kepentingan negara, umat, rakyat itu nombor 1. Datanglah masalah syariah tadi. Apa jadi dengan RUU 355? Sama-sama tak tahu lah kita ni. Tapi dah saudara tanya, saya jawablah. Kalau giliran saya tanya, tuan jawab pula. Sebelum itu saya nak beritahu, bila yang Arif, Datuk Ketua Hakim Syariah Negeri Kelantan meninggal, sampai hari ini jawatan tu belum diisi. Jadi nak jalan macam mana Ketua Hakim tak ada. Berdegap syariah gitu begini, nak lantik Ketua Hakim pun tak boleh. Tolong fikirlah. Peguam-peguam syar'i bukan main masalah. Saya terlibat dalam kes ini kerana Wisma Tok Guru Ni Aziz yang saya bina dirampas oleh PAS dengan cara-cara tertentu dan kemudian dibawa ke mahkamah dan mahkamah memihak kerana dia dah beli tanah itu. Ya. Tanah tu adalah tanah pusaka. Kerana suami Allahyarham meninggal, tanah tu patut difaraidkan. Tidak difaraidkan, keluarga-keluarga ini membuat saman di mahkamah syariah, tertangguh satu permohonan kerana Ketua Hakim Syariah tidak ada. Itu yang saya tahu tu. Kalau tidak saya pun tak tahu. Jadi 355 telah dibawa sebagai bil persendirian di Parlimen kerana tak boleh tahandah, kena buat sekarang. Tak boleh tangguh-tangguh hukum Tuhan, kita kena buat terus. Orang Islam dalam Parlimen ramai, semua kena sokong kita. Ini masanya. Buktikan iman kamu. Siapa tak sokong tak beriman. Munafik, haraki. Ya. Sekarang hud-hud dah. Ya. Saudara hud-hud. Munafik. Gugur imannya. Sekarang juga kena buat. Mana dia tu sekarang? Tolong jawab Ustaz Hadi, tolong jawab Taqiyuddin, tolong jawab Mak Yaakob, tolong jawab apa nama ni, Senik apa? Tolong jawab apa? Jangan gelak, saya tanya betul. Tolong jawab ni. Fadli Syahari. Siapa lagi? Saya pun dah tak ingat dah ramai ni, lama 3 pas. Ya. Masa tu kita nasihatkan jangan macam tu, benda ni sensitif. Kalau kita nak betul nak melaksanakan berjaya, kita kena ikut cara-cara dia. Pada masa itu dah ada jawatan kuasa teknikal yang dibentuk oleh kerajaan pusat dan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Cara yang pertama dah pindah semua, bawa ke Dewan Negeri, kemudian akan kena bawa kepada Majlis Raja-Raja kerana agama bawah Raja-Raja. Belum bawa Raja-Raja lagi. Haji Hadi kata dia hormat Raja. Hormat apa? Dia bawa 355 bil ni, dia tak ada persetujuan Raja-Raja. Poin ni orang tak keluar lagi. Jadi pergi banyaklah poin malam ni. Pergi tanya Haji Hadi, kenapa dia bawa tu sebelum dia bawa Majlis Raja-Raja? Ini bidang agama, bidang Raja-Raja. Cakap kata hormat Raja-Raja, PH
Tak hormat raja-raja. Hormat raja-raja macam mana bawa? Bawa okeylah, bawa tak apalah. Raja tak setuju, bawa lah. Bawa dalam parlimen. Duduk nombor berapa? Hati ni, jantung saya ni bekas pah je. Tapi degup-degap. Pasal bil tu sekarang sekali duduk bawah, sekali naik atas. Esok nak buat dah, nak jalan dah. Akan dibentang dah, boleh baca dah esok. Saya sendiri jumpa Tuan Haji Hadi dekat rumah dia. Orang pasti nak faham. Kalau kata tabayun, saya yang tabayun. Ya, pergi tanya, bayar cik bulan berapa? Bulan 4. Tak apalah, kita tak jadi bawa. Bulan 10 ni tak apa. Bulan 4 boleh bawa. Bacaan kali yang pertama. Bulan 6 bacaan kali yang kedua. Lepas tu jalan. Ya Allah, kaya cik. Mana dia tu ayah cik lah ni? Maaflah, pertanyaan untuk tazkirah, peringatan. Manakah yang telah dikatakan rang undang-undang ini akan disokong oleh ahli Parlimen UMNO, dibenarkan oleh Datuk Seri Najib dan UMNO, dibawa ke Parlimen untuk diluluskan, kemudian akan dilaksanakan. Kelantan sudah siap segala-galanya. Orang rotan pun dah siap, rotan dah siap, tempat rotan siap. Katanya masa tu. Sekarang dibangkitkan oleh adun Kok Lanas, ya, YB Nozula dalam DUN yang lepas. Boleh tengok YouTube. YB Alwi, minta maaf, YB Alwi. YB Alwi kata sekarang kerajaan pusat dengan kerajaan negeri sama-sama. Kerajaan kita dah, DP tak ada dah. Liberal-liberal tak ada dah. Yang ada borong hut-hut lah. Sekaranglah masanya kita laksanakan, kata YB Alwi. Malu saya. Ya. Inilah takdir Tuhan pada pendapat saya, kerana mempermainkan hukum Allah. Tuhan balik semula. Betul ke kamu ni hukum Allah atau hukum Mercedes saja? Ya. Sekarang rakyat boleh nilai. Diam terus. Memang kena bawa majlis raja-raja dulu, format dia. Baik, siapakah yang mempengaruhi untuk bawa bil 355 ni? Masa tu Datuk Taki dengan Datuk bekas menteri di Jabatan Menteri daripada Kedah, apa nama? Jamil Khair, pergi Kelantan serta-merta meyakinkan bahawa kena bawa sebagai bil persendirian supaya dia cepat. Dia cepat. Ini umpan untuk pecahkan Pakatan Harapan pada waktu itu. Ya. Pakatan Harapan pun masalah pasal dia kata kalau PH ini baru yang apa nama ni, PH tak sokong, PH adalah anti-Islam. Jadi Datuk Taki meyakinkan, sekarang Datuk Taki dah jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, jaga bahagian undang-undang. Kes-kes mahkamah, kes SPRM, bawah Jabatan Perdana Menteri bahagian undang-undang. Ya. Kalau ada kes lepas daripada pertuduhan macam kes saudara Nasaruddin Mak Isa hari ini, tak berapa sedap lah di segi publik. Pasal MACC ni bawa Datuk Taki, bawa Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri, Datuk Taki dah jaga bahagian undang-undang. Dia yang dulu bawa Johari Abdul, Johari apa nama tadi? Apa tadi? Jamil Khair ke Kelantan untuk yakinkan private members bill ni boleh lulus. Sekarang boleh lah. Boleh laksana lah. Ya. Jadi tunggulah. Tak payah tunggulah, dah boleh buat hukum lah sekarang. Lebih kurang lah penghakiman bahawa dalam hal undang-undang syariah ni, ia telah digunakan sepenuhnya sebagai alat politik. Ini dahsyat. Belakang orang dia naik, belakang agama dia naik. Dahsyat. Minta jauh. Saya bersyukur dapat duduk dalam amanah. Kalau saya duduk dalam PAH lagi dengan macam ni, amar makruf nahi munkar, apa benda macam ni?
Istiqamah apa macam ni? Okey, yang saudari kita tanya tadi soalan apa dia? Datuk Seri masih relevan lagi ke tidak? Nanti kalau dia jadi menteri, relevan lah. Tapi kalau tak relevan pun, kita masih perlu tenaga dia. Macam saya tak relevan. Dalam konteks yang lebih tinggi, saya tak relevan. Tapi saya boleh bantu dari segi ceramah saya. Kalau tak ada Datuk Seri Anwar Ibrahim campaign, datang orang-orang biasa, siapa nak dengar? Dia tanding di sana, di Port Dickson, dia menang. Ya, tanding di Penang, dia menang. Dia masuk jail. Pilihan raya baru ni, calon-calon bukan dia yang tentukan. Sebab itulah dapat macam YB Yusmadi dapat timbalan presiden, dia pun tak ada. Ya, bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang senaraikan calon pilihan raya tu. Dia duduk dalam penjara. Tapi masih orang undi parti dia. Walaupun dia dalam penjara dan masa tu belum tahu dia boleh bebas mula untuk masuk politik, bertanding. Jadi sumbangan tiap-tiap pihak ni masih perlu, termasuk Dr. Mahathir pun kita perlu sumbangan dia. Kita bukan berarti kena bergaduh dengan dia. Ada pun dia boleh jadi Perdana Menteri ke tidak, nombor satu, ketentuan Tuhan. Tapi tidak mesti bila tak boleh jadi Perdana Menteri, maka Pak Penggal lepas kita kena sindir dia. Ya. Masa tu kita kena tumpang pengaruh dia. Dan saya bagi kita masa tu orang PAS, kita menang besar tahun 99. Dapat jadi jadi ahli parlimen ramai. Sebahagian dah pencen. Makan pencen. Daripada siapa ni? Ni jasa Anwar Ibrahim. Azmin tu kata Anwar, tak adalah dia boleh jadi menteri macam sekarang, menteri besar ke Selangor, tak ada. Tiap-tiap daripada kita ni dah dapat jasa daripada Anwar. Anwar belum dapat jasa daripada kita. Nak buat macam mana nasib dia? Ya. Tapi janganlah sampai kita hina dia lagi. Cukuplah PN hina dia, letak dia dalam penjara, keluarga dia teraniaya. Orang tak pernah dianiayai, tak pernah dihina. Saudara tak tahu macam mana rasa kena hina. Saya sentiasa dihina, saya tahu. Ya. Ini setia kawan. Setia jasa dan setia kawan kena jalan sekali. Tak boleh lah. Tak relevan kita pun tepi. Mana boleh macam tu? Mana tahu tak relevan. Siapa yang relevan? Saya relevan. Ya betul. Ya betul. Adalah 3 orang kata saya relevan. Saya pun tak boleh perasan sangat. Baik, Cik Puan kita tanya apa dia tadi? Yang terakhir tadi ya. Apa dia? Allah suka sangat nak tanya Tun. Kesian dia nak tidur dah. Lain kali lah. Dia nak tidur tengah malam lah. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, setelah kita sudah lebih sejam 15 minit bersama dalam program pada malam ini, banyak ulasan dan kupasan yang dibuat oleh Yang Berhormat Datuk dari isu-isu politik tanah air, isu parti, termasuk hal di Kelantan, royalti minyak, RU5 dan macam-macam lagi. Saya rasa saya tidak mahu pandangkan lagi sesi soal ini, memandangkan masa dan Yang Berhormat Datuk pun masih ada lagi sesi Dewan Negara besok dikabarkan hari terakhir untuk meneruskan beberapa undang-undang lagi. Cuma Datuk peluang terakhir, soalan terakhir ini saya nak ajukan bagi pihak amanah wilayah kami di wilayah ini. Dalam wawancara Datuk di Sinar lebih kurang 2 minggu lepas, antara poin penting yang tersebut ialah selepas dalam menghadapi Piala Raya ke-15 ini perlu ada penjajaran kursi-kursi yang dahulunya satu dan Azmin dan kawan-kawannya. Dan 2 hari lepas masa merasmikan Konvensyen Pemuda Amanah dan Awal Wilayah
Yang Berhormat Dr. Hatta Pengurusi Amanah Wilayah dan Markas Siswa Agung Amanah juga menyatakan dengan jelas bahawa soal pembagian kursi khususnya di wilayah kali ini tidak akan serumit dulu. Jadi apa pandangan Datuk merujuk kepada situasi khususnya kami di Lembah Kelang ini dan juga dalam isu pembagian kursi dalam menghadapi Raya ke-15 ini, mengambil kira isu tersebut dan juga mengambil kira ada dua parti yang baru muncul, Parti Muda Penanda Syed Saddiq dan juga Parti Pejuang yang telah memulakan gerak langkah dalam Raya Kecil Selangor ini. Terima kasih. Sebelum saya jawab ni, saya nak baca, bukan bacalah, beritahu WhatsApp ni. Iaitu bila saya sebut Save Kelantan ni, tuan-tuan boleh menyumbang dalam beberapa bentuk. Jadi salah seorang pendengar ni dah WhatsApp saya, dia nak sumbang 1000 pieces pelitup muka kanak-kanak untuk Save Kelantan, ya. Jadi adalah kita boleh bagikan nanti. Terima kasih. Saya sebut penjajaran kerusi dalam konteks kalau kita hitung elok-elok berdasarkan kepada simulasi, indikator-indikator, faktor-faktor semasa, kalau kita biarkan kerusi ini ditandangi oleh Parti Bersatu, dulunya Bersatu, ya, 13 kerusi ini menang ini adalah kerusi Bersatu. Kita let go kerusi ini kepada mana-mana pihak, ya, yang pada pandangan rakyat tidak selari dengan PH atau hilang kepercayaan pengundi PH, maka kerusi-kerusi ini besar kemungkinan akan kalah. Bila kalah 13 kerusi, kita dah hilang peluang bentuk kerajaan kerana kita tak akan cukup kerusi. 13 ni besar. Kerusi ini adalah kebanyakannya kerusi multiracial, kerusi berbagai kaum, orang bandar yang mengundi PH kerana PH, ya. Kalau kita bagi orang lain kalah, kita telah tipu diri kita sendiri. Kita telah menganiaya rakyat Malaysia yang nak kita dapat semula kuasa. Jadi kita kena ambil pada PH, bukan semua pada amanah. Ada surat khabar kata 13 tu bagi amanah semua. Takkan macam tu. Usam tak kata macam tu, ya. Takkan 13. 13 tu kita ambil 4. Kenapa saya sebut 4? Kalau PAS dengan UMNO ni tak berpecah sampai pilihan raya, 4 daripada 11 kerusi amanah sekarang ni dalam kertas kalah. Tinggal 7. Ya. Dapat balik 4 jadi 11. Kemudian kerusi yang ditinggal oleh faction Azmin. Saya masih ingat dalam syarat PAS Pusat, kita tetapkan calon kita pilihan raya tahun 2008 ke 2008, saya tak ingat. Dr. Zul jadi calon di Gombak. Kerana kerusi ini kerusi PAS. Tetapi saudara Azmin dia baik dengan pimpinan PAS, termasuk Dr. Hatta pun baik dengan dia masa itu. Maka Dr. Hatta dan PAS telah bersetuju Gombak dipinjamkan kepada saudara Azmin. Ya. Jadi asalnya kerusi PAS lah. Tapi dah PAS dah tak ada dah. Apa namanya, yang ada adalah anak dia, iaitu Amanah. Maka kerusi itu diwariskan kepada Amanah lah. Ya. Haji Hadi dah mengaku Amanah ni anak dia tahu. Mekar kasih sayang kita, ya. Bila ayah mengaku anak, oh okey, ya. Adalah juga bapa kita. Jadi Gombak tu kalau boleh dapatlah pada Amanah, misal kata. Tak mesti kan. Jadi kalau dapat 4 lagi, 11 siapa 4, dapatlah 15 balik. Lebihlah 4 kursi. Saya sayang Amanah, saya nak Amanah menang besar. Saya tak nak Amanah hilang 11 kursi. Fikir, kaji, hitung, bincang, ya. Jadi kalau kita take for granted, hilang 13, hilang pula 10, tak ada chance lah. PAS dengan UMNO kalau dia tak pecah, dia senang-senang dapat 29 kerusi tambahan. Kita pula kalau kita tak pecah, kita boleh dapat balik kerusi-kerusi, sebahagian kerusi yang UMNO lompat pada bersatu, kerusi-kerusi
daripada Bersatu dulu dan kerusi-kerusi daripada Faction Azmin, insya-Allah. Itu lebih kurang. Ya. Jadi ada pun mengenai dengan perundingan ini saya tak boleh campurlah. Saya dah tidak naik presiden ya. Saya ni lebih bebas kerana boleh bercakap macam ini. Lepas tu macam mana nak berunding, jangan bergaduh lah. Berunding maknanya tak bergaduh ya. Bergaduh maknanya tak berunding. Jadi pandai-pandailah, dan saya yakin pimpinan rakan-rakan parti yang lain. Bahkan penjajaran kerusi ni sensitif sikit lah. Ini orang marah saya ni. Penjajaran kerusi ni kalau boleh termasuk kerusi yang di-IP tandingi. Jangan nampak banyak sangat. Nampak equivalent di antara parti-parti dalam Pakatan Harapan. Kalau boleh, ya. Kalau tak boleh, biarlah, nak buat macam mana. Jadi penjajaran ini bagi membolehkan sokongan itu lebih meningkat kerana hilangnya pandangan-pandangan negatif, tuduhan-tuduhan negatif, apa-apa perkara yang menghalang minda masyarakat mengundi kita. Kita kena fikir dari sekarang, apa penambahbaikan yang kita kena buat. Ya? Penambahbaikan ini hanya boleh kita fikir bila kita ada kejelasan sikap, clarity dalam menyusun langkah-langkah dan strategi kita. Itu saja pandangan saya. Jadi kalau terkasar bahasa, terlebih cakap, terawal sangat nak bagi pandangan, minta maaf. Ya, masa pada pendapat saya berlalu dengan pantas. Macam mana kita boleh menang pilihan raya lepas? Kerana ada faktor clarity. Salah satu sebab mula-mula tak clear. Ya, ada kata kita kena kangkang juga dengan PAS. Setengah daripada pimpinan, termasuk Tan Sri Muhyiddin pada masa itu. Ya, kalau tuan-tuan ingat satu forum saya sekali dengan Tun dengan Tan Sri Muhyiddin, satu ceramah saya di PJ kalau tak silap saya. Ya, saya dah nyatakan, make it clear. Bahkan saya kata Tan Sri, make it clear. Saya sebut nama Tan Sri pada malam itu ya. Tun pada masa itu ada clarity. Kita tak ada dengan PAS. 3 penjuru. Ya. 3 penjuru. Boleh menang ke 3 penjuru? On paper boleh kalah. Boleh mati. Ini macam bedah jantung 90% harapan mati, 10% harapan hidup. Ya. Di mana harapan nak hidup? Kalau PAS tanding lebih daripada kawasan yang sepatutnya. Alhamdulillah, PAS dia istiqamah, duit banyak, ya. Mana tak ada kosong dia pergi berlawan. UMNO BN kalah 23 kerusi kerana tak cukup majoriti. Jadilah kita kerajaan. Ya. Jadi kejelasan itu berlaku pada masa itu. Masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam penjara. Kak Wan nak pengurusi mesyuarat PH, kadang-kadang dah keluar notis, ada satu orang lain hang, mesyuarat tak jadi. Tarik tak jadi. Tarik tak jadi. Jadi PH tak ada mesyuarat. Tak boleh nak selaras. Kerana tu kita berfikir, oleh kerana Tun pun bersama-sama nak menubuhkan kerajaan kleptokrat, Tun jadi strong leader yang can lead Pakatan Harapan. Itu salah satu tujuan kita. Dan alhamdulillah berjaya. Tiap-tiap bulan Tun buat mesyuarat. Tiap-tiap bulan Tun buat mesyuarat. Ada decision. Tun memang hebat. Saya berpeluang belajar dengan dia. Alhamdulillah. Ya, saya berdapat belajar dengan Tuk Guru. Saya berdapat belajar pula dengan Tun Mahathir. Tun Mahathir ni pada pendapat saya very rare. Sangat jarang dalam dunia. Kalau kita baca sejarah Three Kingdom, Tun Mahathir ni adalah Sima Yi. Waktu malam ni saya pakai baju ni ya. Saya hormat pada Sima Yi. Ya, pada Tun Mahathir. Sima Yi, tuan-tuan balik baca sejarah dia, bagaimana dia mengatur strategi. Dan dia pun mati dalam usia yang agak tua. Begitu hebat. Ya. Luar biasa. Di luar daripada apa yang kita boleh fikirkan. Macam mana dia boleh selamat, macam mana dia boleh kalahkan musuh, bagaimana dia boleh mengelakkan kekalahan daripada musuh. Macam-macam strategi dia. Sangat luar biasa. Jadi apa nama ni, Sima Yi Tun Mahathir ni
telah menyebabkan PH bergerak ke depan pada masa itu. Ya. Kita boleh atur, kita boleh putuskan tentang logo, tentang calon, pembagian kursi, manifesto dan sebagainya. Kalaulah tidak kerana baru ni berlaku, alhamdulillah, masya-Allah, kita masih ada satu kombinasi. Ya. Masa saya mula-mula cadangkan tu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri di Pandan, saya dah bayangkan ialah kombinasi di antara Tun dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim is the best. Is the best. Dan Anwar ni belum pernah jadi Perdana Menteri, tapi dia pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Orang semua tahu dia prestasi baik. Bank Islam, segala Islam ni bukan PAS yang buat. PAS hanya buat parti Islam. Lain-lain, tu orang lain buat. Prestasi dia tinggi. Dia bina rumah-rumah orang miskin di bandar-bandar, meningkatkan perumahan untuk rakyat terbawah. Pening kita nak lawan dia masa tu. Gelap kita. Tahun 95 kita Kelantan kita nak hadapi dekat-dekat pasal Datuk Seri punya pengaruh. Susah. Ya. Tapi dia belum ada peluang jadi Perdana Menteri. Berasaskan prestasi dia sebagai timbalan Perdana Menteri, tak layak ke dia jadi Perdana Menteri di kalangan kita yang ada ni. Ya. Dia akan majukan Malaysia. Jadi kalau Tun Mahathir izinkan Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, dia membantu jadi senior minister ke apa, ataupun kita angkat dia sebagai ikon negara, Malaysia akan cemerlang pada pendapat saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Usama. Saya berikan tepuk tangan untuk tetamu kita hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Yang Berhormat Yang Amat Samsul dan Tuan Medan Mahathir pada malam ini, terima kasih yang datang bersama menjadi pendengar setia untuk sejam setengah ini. Kami ucapkan jutaan terima kasih di atas untuk menonton secara live di pada malam ini. Banyak informasi yang kita dapat, analisis, pandangan, teguran, kritikan yang membina daripada Yang Berhormat Senator Datuk Usama pada malam ini, yang insya-Allah sama-sama kita jayakan, kita kuatkan azaman kita dan kita pacukan segala kekuatan dalam Pakatan Harapan ini supaya kita terus maju jaya dalam pilihan yang datang ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita juga tidak sabar untuk menunggu pelancaran secara rasmi Save Malaysia yang insya-Allah akan digunakan pada Save Kelantan. Malaysia pun perlu di-save juga. Yang akan Truly Save Malaysia. Truly Save Malaysia. Truly Save Malaysia. Save Kelantan and Truly Save Malaysia. Untuk kita kembalikan mangkat sayap kepada Pakatan Harapan yang benar-benar telah diberikan peluang untuk mentadbirkan daripada saja. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, akhir sekali bagi pihak penganjur kita mengucapkan jutaan terima kasih, mohon maaf atas segala kelanjuran, dan saya menjemput Saudara Jasmine Abdullah, Timbalan Ketua Amanah Keluar Pantai, selaku tuan rumah pada malam ini, untuk menyampaikan sedikit cakap hati kepada tetamu kita yang berhormat pada bersama saya. Terima kasih. Dan akhir sekali sama-sama kita panjatkan doa semoga warisan Pras akan berjaya dalam bernaya negeri Sabah pada satu insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.